Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami merindukan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. 主，我们每一个人都渴望你对我们每一个人说话， Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh firman-Mu. 但愿我们每一个人能够被你的话语有 Oleh 所 sebab 改 itu kami 变。 mohon Allah Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami. 恳求你的圣灵帮助我们，你是我们每一个人能力， Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 主啊，但愿我们不单成为一个听到的人，也让我们每一个人成为行道的人。 Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. 恳求神你束缚，无论是讲的，只是翻译，或者是听的。 Bawa kami untuk belajar taat kepada kebenaran firman-Mu. 主啊，帮助我们每一个人学习顺服你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. 弟兄姐妹们，请坐。 Mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Injil Yohanes. 我们一起来思想神的话语，就是在约翰福音。 Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-38. 我们来看约翰福音第18章第38节， Yohanes 18 ayatnya yang ke-38. 就是约翰福音18章38节。 Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, saudara. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 比拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。” Saudara, sepanjang masa Prapaskah kita terus merenungkan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus menuju kayu salib. 弟兄姐妹们，要进入这个受难期间，我们与主耶稣一起来走向这个步向这个十字架的这个行程当中。 Hari ini di Minggu Palma kita dibawa semakin lebih dekat lagi kepada salib Kristus. 今天是棕树节，让我们能够跟主更亲近。 Saudara, pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus, 弟兄姐妹们，比拉多问主耶稣： apakah kebenaran itu? 真理是什么呢？ Saudara, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang terus-menerus dipertanyakan oleh banyak orang sampai hari ini. 弟兄姐妹们，这个问题呢，到现在还是不断有很多人在问。 Karena banyak orang sampai hari ini mau menyatakan hal yang benar berdasarkan preferensi atau perspektif pribadi. 因为呢，每一个人呢回答这个问题呢，都是以自己的这个心态、自己的想法所解释出来的。 Banyak orang berpikir bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bersifat personal, pribadi sekali. 有个人呢认为呢，这个真理呢是属于个人的。 Nah, saudara, di dalam dunia ini kita sering mendapati beberapa paham yang kemudian seringkali diyakini terkait dengan kebenaran. 弟兄姐妹们，在世界上有很多的事情呢，是跟这个真理有相关的。 Yang pertama, saudara, hukum pragmatisme. 第一呢，就是呢，世界次序的适用主义法则。 Saudara, hukum pragmatisme mengatakan bahwa saudara tidak peduli caranya bagaimana, yang penting hasilnya. 就是这个适用主义法则呢，就是呢，我们不论不要想用什么的方法，只要我能够达到这个目的。 Jika mencuri atau membunuh dapat mencapai tujuan saudara, it's okay, lakukan. 如果呢，我杀人是偷呢，能够达到我们的目的呢，我可以去做。 Jika kemudian kehamilan mengganggu saudara dan kemudian saudara memilih untuk membunuh bayi yang belum dilahirkan itu adalah pilihan si ibu. 就是呢，有人呢想要杀死你的婴孩呢，你为了保护你的婴儿呢，然后你没办法去杀那个人呢，这也是他们认为这也是可以的。 Yang penting tujuannya, tidak peduli caranya. 只要呢达到目的，不在乎 Sekalipun caranya Yung mungkin semua ada fungsi. bisa menabrak atau menentang norma-norma yang ada di masyarakat. 就是说呢，他们可以违背呢在社会上的一些原则。 Saudara, yang kedua adalah hukum relativisme. 第二个就是相对主义法则。 Saudara, hukum relativisme ini mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mencakup untuk semua orang di dalam sepanjang waktu. 就是呢，这个法则呢，并不是呢在每一个
在每一个时间呢都能够适应每一个人的。 Artinya adalah kebenaran Anda ya kebenaran Anda, kebenaran saya ya kebenaran saya. 他的意思说，你的真理就是你的真理，而我的真理就是我的真理。 Bahkan jika kebenaran kita saling bertentangan, it's okay, sama-sama valid. 就是说呢，它只是我们的真理是我和你的真理是相对的话，那么我们就可以彼此呢来调节一下。 Jadi setiap orang punya kebenarannya masing-masing. 因为我们每一个人都有各自的真理。 Jadi kalau Anda merasa mencuri itu sesuatu yang benar, ya sah, silakan. 如果你认为偷呢是一件你可以做的事，那么你就去做吧。 Kalau menurut saya korupsi itu sesuatu yang baik, ya silakan. 如果我认为呢贪污呢是可以去行的话，那么你就去做吧。 Jadi benar itu tergantung siapa yang mengatakannya. 那么这个真理呢，这在关于这句话是谁说的？ Tidak ada kebenaran yang mutlak. 没有绝对的真理。 Yang ketiga, 第三呢， hukum inklusivisme. 就是包容主义法治。 Saudara, inklusivisme mengatakan bahwa semua agama sama-sama valid. 所以呢，这个包容主义法则呢，就说每一个宗教呢都是好的。 Semua agama, semua kepercayaan pada akhirnya akan menuju ke tempat yang sama. 他们说呢，每一个宗教呢，最后呢，他们的行程也是到达同一个地方。 Semuanya menyembah kepada Tuhan yang sama. 每一个呢，是敬拜同一位的相同的一位上帝。 Cuma nama dan caranya berbeda. 只是呢，我们的敬拜的方式不一样。 Nah, ini dikatakan oleh inklusivisme, saudara. 这就是包容主义的法治所说的。 Saudara, paham-paham ini tentu masih banyak paham yang lain yang disodorkan kepada kita setiap hari. 就是呢，有别的这个理解的方法，每一天呢，都会像我们这么的说的。 Saudara, bagaimana kita menyikapi ini semua? 弟兄姐妹们，我们如何去分析这一些的？ Kita memerlukan kebenaran dari Tuhan. 所以我们需要神的主耶稣的真理。 Saudara, hari ini kita akan merenungkan tema tentang kebenaran. 今天我们所要思想的这个节目，这个题目就是真理是什么？ Saya mengajak mari kita melihat bagian firman Tuhan perlahan-lahan. 我们一起慢慢的来读呢这一段的经文。 Saudara, mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 28. 我们来看约翰福音第18章第28节。 Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. 众人将耶稣从盖亚法那里往衙门内解去。那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。 Saudara, dalam teks kita Yohanes menulis bahwa para pemimpin-pemimpin Yahudi membawa Yesus dari rumah Kayafas menuju kepada rumahnya Pilatus. 所以今天的经文是告诉我们呢，众人将耶稣从盖亚法呢带他到衙门去。 Saudara, kata gedung pengadilan itu lebih tepat diterjemahkan sebagai praetorium. 所以呢，这个衙门呢就被解释成为 Saudara, praetorium itu adalah sebuah tempat tinggal, bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat administrasi daripada pemerintah Romawi. 就是呢罗马政府呢这个处理事情的这个房子。 Nah, saudara, menarik sekali kemudian Yohanes memberikan catatan di sana. 最吸引人的就是呢约翰呢在那里记载着。 Pemimpin-pemimpin Yahudi membawa Yesus pada waktu itu hari masih pagi. 那么这些宗教的领袖呢带主耶稣的时候是在清晨的时候。 Seberapa pagi? 有多早呢？ Kira-kira jam 6 pagi, saudara. 大概是6点钟吧。 Pagi sekali mereka bawa Yesus ke gedung pengadilan itu. 天是还很早的时候，他们已经把主耶稣带到衙门去 Saudara, 了。 kita tahu pada saat itu sedang dilakukan perayaan Paskah di Yerusalem. 因为在那时呢，耶路撒冷呢，他们正在进行守逾越节。 Nah, perayaan Paskah ini berlangsung kira-kira 7 hari, saudara. 他们呢要守逾越节呢，大概要用7天的时间。 Ada begitu banyak orang yang datang ke kota Yerusalem. 所以有很多人呢来到耶路撒冷。 Kenapa pemimpin-pemimpin ini pengen pagi-pagi segera datang ke pengadilan itu? 为什么呢？这些领袖们要很早呢就把主耶稣呢带到那个地方去呢？ Mereka ingin segera dengan cepat membereskan masalah yang sedang mereka hadapi. 因为他们想呢尽快的解决这个问题。 Ya, ini tentu saja Yesus yang selama ini seperti menjadi duri dalam daging mereka. 因为呢他们认为主耶稣他们肉中的刺。 Kenapa harus cepat? 为什么他们要尽快的？ Supaya tidak menarik begitu banyak orang. 好让更多的人来参加， Supaya tidak terjadi kekacauan.
好让不至于成为混乱。 Karena ada banyak orang-orang yang datang itu juga mungkin menyukai dan menyenangi pengajaran Yesus. 因为有很多人来到耶路撒冷，有可能很多人他们喜欢主耶稣的教导，喜欢主耶稣。 Maka dalam waktu secepat dan singkat-singkatnya mereka harus segera menyelesaikan masalah ini. 所以呢，他们需要尽快的来解决这个问题。 Saudara, kemudian Yohanes juga memberikan catatan di dalam bagian ini. 约翰呢也记录了这件事情。 Mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gedung itu. 他们是把主耶稣带到衙门去，但是他们本身并没有进入这个衙门。 Yohanes berkata di sini dikatakan supaya jangan menajiskan diri. 这里呢，约翰记载了为了不染了这个污秽， Sebab mereka hendak makan Paskah. 因为他们要守逾越节。 Saudara, Yohanes sedang memunculkan sikap kemunafikan yang dimunculkan oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. 因为呢，这时呢约翰呢是在揭发了当时宗教领袖的这个假冒为善虚伪。 Saudara, secara lahiriah kelihatannya mereka itu orang-orang yang saleh. 从外表看来呢，这些法利赛人、这些宗教领袖呢是虔诚的人。 Karena memang ditulis di dalam hukum adat mereka bahwa dilarang mereka menginjakkan kaki ke rumah orang non-Yahudi. 因为呢，在他们这个律法里面呢，有一个呢就是禁止他们不可以进入、不可以践踏犹太人的脚。 Kalau mereka melakukan itu, mereka menajiskan diri mereka dan membuat mereka tidak bisa ikut di dalam perayaan besar ini Paskah. 如果呢他们做了这件事呢，他们本身就污秽了，以致他们就不能够属逾越节的筵席了。 Tetapi sesuatu yang aneh, kita baca bahwa mereka membawa Yesus, menginginkan Yesus dijatuhi hukuman mati. 但是呢，其实他们带着主耶稣呢，其实呢是想主耶稣被定死罪。 Selama ini mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. 这一向以来，他们是计划了要谋杀主耶稣， Hati mereka dipenuhi dengan kebencian, kemarahan kepada Yesus. 他们的心里充满了对主耶稣的憎恨。 Tetapi kelihatannya di luar mereka baik-baik saja. 从外表看来，他们是很好、很虔诚的人。 Mereka berpikir bahwa pembunuhan terhadap Yesus tidak apa-apa, tidak akan menajiskan mereka. 他们认为呢，杀死主耶稣呢，对他们是无所谓的，不会令他们污秽的。 Tetapi menginjakan kaki ke rumah Pilatus menajiskan mereka. 但是的话，他们进入了比拉多的院子里面呢，就会使他们污秽了。 Mengerikan sekali, bukan? 弟兄姐妹们，这不是一件很可怕的事情吗？ Orang-orang yang kelihatannya tampak beragama, 他们看起来是有宗教的人， begitu saleh taat kepada aturan-aturan agama. 他们是一个虔诚，他们是很顺服呢上帝律法的人， Tetapi jauh di dalam hatinya penuh dengan kebusukan. 但是他们的心里面充满着这个恶毒。 Maka Yohanes mencatat akan kemunafikan mereka ini. 所以呢，约翰记载了他们的这个虚伪， Saudara, mereka menggunakan kemunafikan itu untuk menutupi kejahatan mereka. 因为他们是用这个虚伪来掩盖他们邪恶的面具。 Mereka menginginkan Yesus mati untuk memuaskan dan meredam hawa nafsu dan kemarahan mereka. 因为他们希望主耶稣的死使他们可以除掉他们心中的这个憎恨。 Saudara, ini settingnya. 接下来呢， Yohanes memaparkan kepada kita kondisi yang sedang Yesus hadapi. 使徒约翰再次的记录了主耶稣所面对的情况。 Mari kita lanjutkan di dalam ayat 29 dan 30. 然后我们再读第29节至30节。 Yohanes mencatat di sana dikatakan Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak mungkin menyerahkannya kepadamu." 比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。” Saudara, sebelum kita menelaah lebih dahulu bagian ini, saya ingin mengajak saudara mengenal siapa Pilatus. 当我们还未更深的讲到这个问题的时候，让我们来认识一下这个比拉多到底是谁。 Saudara, tahun 26 sebelum Masehi, Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus menjadi gubernur untuk wilayah Yudea. 在主前26年呢，Ya. 在主前26年呢，这个凯撒呢已经提升这个比拉多成为巡抚。 Saudara, Pilatus sendiri bukan seorang politisi terbaik. 这个比拉多呢，并不是最好的这个政治家。 Dia mendapatkan jabatan itu karena dia menikah dengan cucu daripada Kaisar Agustus. 他能够得到这个职位呢，是因为他跟凯撒的这个孙结婚。
Jadi karena koneksi relasi demikian, maka dia ditunjuk untuk memimpin sebuah jabatan. 因为这段的婚姻使他可以坐上这个巡抚的位置。 Nah, saudara, Pilatus sendiri dikenal sebagai orang yang sangat kejam. 可以说呢，他们说呢，这个比拉多是一个很残暴的人， Saking kejamnya dia nggak peduli dengan perasaan moral orang lain. 因为他太残忍了，他不会顾及呢别人的这个道德， Dia nggak peduli orang lain merasakan apa, yang penting dia senang. 他不在意呢别人的感受是什么，只要他开心就可以了。 Saudara, di dalam masa pemerintahannya ada beberapa kali muncul kekacauan demi kekacauan, saudara. 在他的这个带领之下呢，很多事有很多呢发生了一个混乱的事情。 Secara dicatat dalam sejarah, pada waktu Pilatus mulai memerintah, memimpin orang-orang Yahudi. 就是呢，是历史记载了，当比拉多开始呢统管带领这个以色列人的时候， Saudara, Pilatus langsung membawa patung-patung dewanya lalu ditempatkan di sekeliling kota. 然后呢，这个比拉多呢把很多的雕像呢、偶像呢放在这个这个城市里面了。 Saudara, tentu saja sontak orang-orang Yahudi marah. 当然呢，这个犹太人即刻的就发怒了。 Sebagai aksi marahnya mereka melakukan aksi mogok duduk. 因着呢他们的发怒呢，他们进行了这个静坐的这个来作为他们的抗议。 Mereka mogok duduknya 5 hari. 他们坐着呢抗议呢有5天的时间。 Enggak ngapa-ngapain selama 5 hari. 就是呢5天的时间。 Saudara, tentu saja hal ini membuat kekaisaran Romawi pontang-panting. 当然这件事情呢，令凯撒皇帝呢觉得很不安了。 Orang yang dia utus baru ditempatkan, baru masuk udah bikin kekacauan. 因为呢，这个刚提升他成为巡抚的人，他一上任呢，就引起了这个国家的这个乱的事情了。 Maka kekaisaran Romawi mengutus orang untuk kemudian melakukan diskusi-diskusi dan kemudian akhirnya ketemu jalan keluar. 然后呢，这个凯撒呢就派人来进行调解，结果呢，他们的事情就解决了。 Akhirnya Pilatus membawa patung-patung itu keluar. 然后呢，比拉多就把这些雕像、偶像呢带出城外去。 Nah, kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 13, 如果我们读路加福音第13章， ada juga sebuah peristiwa di sana dicatat terkait dengan Pilatus. 那边呢有一段呢，是记载了这个比拉多呢所做的事情。 Dikisahkan di sana saudara Pilatus membunuh beberapa orang Galilea yang sedang mempersembahkan korban. 因为呢，在当时呢，比拉多杀死了几个加利利人，他们正在献祭的时候。 Nah, masalahnya orang-orang yang dia bunuh ini darahnya tertumpah, tercampur dengan darah korban yang disembelih. 问题就是呢，他们所献的祭呢，跟他们所流出来的血呢，掺杂在一起了。 Bagi tradisi orang pada waktu itu, ini sesuatu yang sangat amat menyedihkan. 对于当时的这个社会来说呢，这件事情呢是Sangat menyedihkan. 这件事情是非常令人伤痛的。 Dan tentu saja hal ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. 以致呢，在当时的社会呢，引起了很多的这个 Ada 暴乱。 orang-orang yang berkata orang yang mati dibunuh itu dikutuk oleh Tuhan. 有的人说呢，这些死的人是被上帝所咒诅的。 Makanya di dalam Injil Lukas ada orang tanya sama Tuhan, 所以在路加福音有人问上帝， orang-orang yang mati itu jangan-jangan hidupnya lebih buruk daripada kita. 他们说呢，他们那个被杀死的人呢，不要他们的生活呢比我们更糟糕。 Maka Tuhan Yesus menegur mereka. Saudara nanti bisa 所以 baca 主耶稣 di dalam 责备 ayat 他们。 Lukas 13. 我们看马太福音， Belum lagi dalam masa pemerintahannya ada kaum Zelot yang berusaha untuk memberontak, membebaskan diri dari pemerintahan orang-orang Romawi. 因为当时呢还有这些别的民族们，他们起来了要反抗这个罗马政府。 Saudara, tentu saja hal-hal ini membuat Pilatus menjadi pribadi yang berusaha mati-matian mempertahankan posisinya. 所以这些事情呢，令这个比拉多呢，他尽力了想保持呢自己的地位。 Dia menjabat sebagai gubernur tidak mudah. 他要成为这个巡抚呢的这个地位呢，不是一件 Dan 容易 dia 的事情。 diperhadapkan dengan begitu banyak isu. 所以呢，用很多的这个新闻， Maka bagaimanapun dia berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan cara apapun juga. 所以他为了保持自己的位置，他就是呢用不择手段的方式来去 Nah, 做。 saudara, pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu udah tahu kartu asnya daripada
Pilatus. 所以呢，当时的宗教领袖呢，他们已经知道了这个比拉多的这个他的底， Oleh sebab itu, saudara, mereka membawa Yesus langsung kepada Pilatus. 所以呢，他们就直接把主耶稣带到比拉多的面前。 Saudara, mereka bukan menginginkan Pilatus menjadi hakim di antara mereka dengan Yesus. 弟兄姐妹们，这些犹太人呢，并不是呢要让呢比拉多呢成为这个法官来审判主耶稣。 Makanya itu, saudara, mereka tidak mau menjawab pertanyaan daripada Pilatus tentang tuduhan apa yang kamu tujukan kepada Yesus. 所以呢，他们不愿意回答呢。比拉多问他们，到底你们控告主耶稣，他是到底是犯了什么的犯了什么事情呢？ Saudara, para pemimpin Yahudi ini tidak peduli dengan hal itu. 这个呢，宗教的领袖呢，并不在意这些的事情。 Mereka hanya ingin Pilatus menjadi seorang eksekutor hukuman yang menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. 他们只是希望呢，比拉多成为一个独裁者，直接的判主耶稣的死刑。 Karena Yesus dipandang oleh mereka adalah sebagai seorang penjahat. 因为呢，在这些宗教领袖的心认为呢，主耶稣呢是一个很坏的人， Seorang penjahat yang meresahkan kami di negara kami. 就是呢，他是一个很坏的人，使我们在我们的国家当中呢，使我们呢被人议论我们， Maka kamu harus menjatuhi dia dengan hukuman mati. 所以你必须要定主耶稣的死罪。 Maka saudara perhatikan tadi jawaban orang-orang ini dikatakan, kalau dia bukan penjahat, ngapain kami bawa ke kamu? 所以呢，比拉多问他们，若是他不是犯人的话呢，你们为什么把他带到我这里来呢？ Saudara, ngeri sekali bukan? 弟兄姐妹们，这是一件很恐怖、很可怕的 Para 事情，不是吗？ pemimpin-pemimpin Yahudi ini memakai tangan orang lain untuk membunuh Yesus. 这些宗教领袖呢，利用别人的手来杀死主耶稣。 Kalau kita membaca saudara beberapa Injil, kita mendapati bahwa sebelum mereka membawa kepada Pilatus, 若是我们读这前几段的这个福音书的时候，我们看到这些宗教领袖，他们还会把主耶稣带到比拉多面前时， saudara mereka sudah melakukan persidangan demi persidangan sepanjang malam. 其实呢，他们一整晚呢，一直不断在审问主耶稣了。 Dan kita tahu saudara di dalam persidangan-persidangan itu dimunculkan saksi-saksi palsu. 我们知道呢，在这个审判期间呢，审问期间呢，就出了很多的这个假见证人了。 Saksi-saksi yang membicarakan bukan kebenaran tetapi kebohongan demi kebohongan. 这些假见证人所说的话呢，不是真实的事情，乃是他们说出很多的谎言。 Kebohongan demi kebohongan itu bukan hanya dibicarakan di dalam persidangan agamawi mereka. 他们在所说的谎言呢，并不是在他们这个宗教的这个会堂里面呢来举行的， Tetapi kebohongan itu pun berlanjut dibawa di dalam persidangan kepada Pilatus. 就是呢，把这个谎言也带到这个比拉多的这个审判台前。 Saudara, Yohanes tidak mencatat dengan rinci kenapa sampai akhirnya Pilatus menerima persidangan itu. 弟兄姐妹们，圣经呢并没有很详细的记载呢，为什么呢？他们把主耶稣带到这个比拉多那里去。 Tapi kalau kita membaca dalam Injil yang lain, kita mendapati bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang kemudian dikatakan meresahkan bangsa kami. 但是呢，其他经文记载呢，他们说的主耶稣呢，是让我们的心烦乱的人。 Dia melarang orang-orang Yahudi untuk membayar pajak kepada Kaisar. 就是呢，他禁止我们犹太人呢纳凯撒的这个税务， Bahkan dia menganggap dirinya adalah Kristus, Raja, Penebus. 而且他说他是一个救赎主，他是这个基督。 Yang artinya Yesus adalah seorang revolusioner, yang berarti Yesus mau memberontak terhadap pemerintahan Romawi. 他们说呢，这个主耶稣是一个革命者，就是他要背叛，要反抗这个罗马帝国。 Saudara, kapan Yesus menyampaikan pengajarannya, mengajak orang-orang Israel untuk memberontak kepada pemerintah Romawi? 弟兄姐妹们，到底何时呢？主耶稣呢教导这个犹太人呢，来去反抗呢这个罗马政府呢？ Kapan Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang mendengar ajarannya untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar? 到底是在什么时候呢？主耶稣教导那些听他讲道的人说，不应该还税给该撒呢？ Bukankah jelas Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. 这个主耶稣不是说呢，该撒的物当归还给该撒，上帝的物该归还给上帝。 Saudara, bukankah semua tuduhan itu adalah sebuah kebohongan?
弟兄姐妹们，这些的控告呢，都是谎言。 Saudara, ada orang pernah berkata, kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. 所以呢，有些人呢说呢，这个持续的谎言呢，就会变成一件真实的事情了。 Saudara, saya mengatakan hal ini keliru. 但是呢，我说呢，这是一件错误的事情， Karena kebohongan tidak akan pernah menjadi kebenaran. 因为呢，谎言不可能成为一个现实， Dan kebenaran tidak pernah lahir daripada kebohongan. 因为这个真实呢不会产生于这个谎言。 Sebab itu seharusnya kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kenyataan. 但是呢，有人说呢，一直不断的谎言呢，就会引起这件事情成为一个现实、一个真实的事情了。 Para pemimpin Yahudi pada waktu itu terus-menerus menyuarakan kebohongan bahwa Yesus adalah seorang penjahat besar. 因为呢，这些宗教领袖呢，他们不断的在传播说呢，主耶稣是一个这是大坏人。 Maka untuk mewujudkan kebohongan itu, 他们为了要证明他们所说的不是谎言， mereka menangkap Yesus dengan pasukan yang begitu banyak. 所以他们带着很多的精兵来捉拿主耶稣， Seolah-olah Yesus akan memberontak terhadap penangkapan itu. 就好像呢，主耶稣呢会反抗呢那些要抓他的人， Mereka juga datang dengan pentung dan pedang. 他们是带着刀来的。 Seolah-olah pasukan yang banyak itu tidak akan cukup untuk menangani Yesus yang seorang diri. 就好像呢，他们所带的这么多的精兵呢，无法呢能够抓捕单身的主耶稣。 Maka Tuhan Yesus berkata, kamu mendatangi aku dengan pentung dan pedang. 你们来捉我是带着刀， Padahal aku setiap hari mengajar di bait Allah. 其实呢，我每天都在圣殿里讲道。 Saudara, Tuhan Yesus sang kebenaran 主耶稣就是真理， diperlakukan dengan tidak benar. 但是他被人歪曲了这个事实。 Saudara, bukankah semua hal yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi ini merupakan sebuah kebohongan demi kebohongan yang terus-menerus ingin diwujudkan dalam sebuah kenyataan? 这些宗教领袖呢，他们一而再三的说谎言，就是为了要让他们的谎言成为一个真实的事情。 Dan kebohongan-kebohongan ini memang sengaja dipupuk untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu menyingkirkan Yesus selama-lamanya. 所以呢，他们为了要实现的谎言，就是他们为了要除掉主耶稣。 Nah, saudara, hati-hati. 弟兄姐妹们，我们要谨慎。 Saya ingin bertanya kepada kita hari ini, 今天我要问每一个人， bagaimana hidup kita hari ini? 今天我们的生活如何呢？ Adakah kita hidup di dalam kebohongan demi kebohongan? 我们是否活在这个谎言当中呢？ Saudara, ingat baik-baik kebohongan demi kebohongan yang terus-menerus kita ucapkan. 若是呢，我们一而再三的说这个谎言， Suatu saat dia akan menjadi kenyataan. 那么总有一时刻，它会变成一个现实、一个事实了。 Jangan hidup di dalam kebohongan, 我们不要活在谎言当 tapi 中， hidup di dalam kebenaran. 我们要活在真理当中。 Saudara, mari kita lanjutkan. 接下去， Saudara, dalam ayat-ayat berikutnya kita melihat bagaimana kemudian Pilatus berespon kepada mereka. Pilatus berkata, ambil saja, hukumlah dia menurut hukum yang berlaku kepada kamu. 接下去我们看呢，比拉多说呢，你们就按照你们自己的律法，你去审判他吧。 Nah, mereka berkata, kami dilarang untuk membunuh seseorang. 他们说呢，我们被禁止去杀人。 Saudara, ucapan mereka ini bukan merujuk kepada hukum Taurat, 弟兄姐妹们，他所说的话呢，并不是基于这个律法。 tetapi sejak 所写的 pendudukan 所说的 daripada Kaisar Romawi, sejak pendudukan Romawi atas Yerusalem, 当这个罗马帝国呢征服了这个耶路撒冷过后， orang-orang Israel dilarang untuk menjatuhi hukuman mati. 所以呢，他们是禁止呢以色列人判死刑的， Sebab hukuman mati hanya milik pemerintah Romawi. 因为呢，唯有罗马帝国呢，他才可以执行这个处死刑。 Nah, kita tahu saudara, hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Romawi adalah dengan cara disalib. 所以呢，我们知道呢，罗马帝国他要处人的死刑呢，就是把他钉十字架。 Dan penyaliban adalah sebuah cara penghukuman yang sangat amat mengerikan. 而且呢，钉十字架呢是一个很可怕、很残忍的刑法， Mempermalukan, 这是一件呢很令人羞辱的一件事情， bahkan membiarkan orang yang tergantung itu perlahan-lahan mati. 所以任凭呢那些被钉在十字架上的人，慢慢的死去。 Kenapa pemerintah Romawi
memberikan peraturan demikian? 为什么呢？这个罗马政府呢要定下这样的条例呢？ Supaya negara jajahannya tidak berani memberontak kepada dia. 好让被他统治的这个国家不敢反抗他们。 Supaya setiap ada pemberontak yang kemudian dijatuhi hukuman mati menjadi sebuah peringatan buat orang-orang lain. Jangan macam-macam sama pemerintah Romawi. 所以呢，是他们当中有人要反抗罗马政府的时候呢，罗马政府呢就以钉十字架上来警告他们，就是呢，你们不可以呢随意的来侵犯、来违反我们罗马政府。 Dan tentu saja, saudara, apakah orang Yahudi ada hukuman mati? 弟兄姐妹们，其实呢，这个犹太人是否有这个 Ada 处死刑吗？有的， Yaitu dengan dirajam. 就是用石头打死。 Tetapi saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di seluruh Alkitab, 但是就是我们阅读圣经呢，整本的圣经， kita tidak mendapati sebuah nubuatan bahwa Mesias nanti akan dirajam oleh batu. 我们没有看到呢，弥赛亚呢是被用石头打死的。 Bahkan ketika kita membaca melihat kepada Mazmur 22, 但是我们读诗篇22篇， apa yang dikisahkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 22 itu persis seperti gambaran yang ada di dalam peristiwa penyalipan. 那么在诗篇呢22篇的作者呢，他所描述的，就正像呢主耶稣被钉十字架的这个情形。 Bagaimana kemudian para prajurit membuang undi. 就是呢那些精兵们呢，这个放那个字签， Bagaimana kemudian mereka membagi-bagikan pakaian. 他们如何呢占有分主耶稣的衣服？ Dan semua itu dicatat di dalam Mazmur 22. 这些都记载在诗篇22篇。 Dan bahkan saudara, Yesus sendiri, dia pernah menyatakan kepada murid-muridnya. 甚至呢，主耶稣自己曾对他的门徒说， Di dalam Matius 20 ayat 18-19 dikatakan demikian. 然后在马太福音第20章这里的记载。 Sekarang mari kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 马太福音第20章第18到第19节。20章。看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第3日，他要复活。 Saudara, sampai sini kita paham. 我们可以有一点的了解了。 Peristiwa penyalipan juga merupakan nubuatan yang diucapkan oleh Yesus yang adalah Tuhan. 从这个钉十字架呢，主耶稣预言呢，他就是主。 Saudara, kenapa sih Yesus harus mati disalib? 弟兄姐妹们，为什么呢？主耶稣需要被钉十字架呢？ Kenapa sih dia yang benar harus dijadikan tidak benar? 为什么他是一位说真理的人，也是行真理的人，会被人说呢？他不是一位真理呢？ Kenapa sih dia harus mengalami dan menderita semua penderitaan di atas kayu salib itu? 为什么呢？他必须要在十字架上承担一切他所要承担的呢？ Saudara, jawabannya hanya satu. 他的答案只有一个， Karena kasihnya. 因为他的爱， Karena kasihnya kepada saudara dan saya. 因为他爱你和我， Ia rela menjalani penyalipan itu. 他甘心乐意的上十字架的道路。 Ia datang kepada milik kepunyaannya, 他来到自己的地方， namun milik kepunyaannya menolak dia. 但是他的地方的人却拒绝了他， Bukan cuma menolak, 不单只是拒绝他， tetapi berusaha untuk menyingkirkannya. 甚至呢想要除掉他。 Saudara, karena kasihnya Yesus datang mencari kita. 弟兄姐妹们，主耶稣因着爱，所以他寻找我们。 Lalu pertanyaannya, apa itu kebenaran? 然后我们再问呢，真理是什么呢？ Saudara, Pilatus bertanya-tanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? 比拉多一直在问主耶稣，真理是什么呢？ Tidakkah engkau sadar bahwa di luar sana, di luar gedung pengadilan itu, ada orang-orang yang ingin kamu mati? 你知道吗？在这个法院之外呢，有很多人呢希望你死， Saya tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. 因为我不知道你现在所面对是什么。 Saya tidak tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi sampai kamu harus dan layak dijatuhi hukuman mati. 我也不知道你到底是面对什么的问题，以至于呢，你要被他们定你的死罪。
Maka Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? 然后比拉多就问呢，你是否是犹太人的王？ Dan Yesus bertanya, kamu menanyakan dari hatimu atau kemudian dari orang lain? 所以呢，主耶稣就说呢，这话是你自己说的呢，还是别人论我对你说的呢？ Kalau itu lahir dari hatimu, artinya kamu sedang bertanya, apakah saya adalah raja Yahudi yang akan memberontak melawan kekaisaran Romawi? 如果是你自己说的呢，是不是呢？我是一个反对、反抗这个罗马帝国的人？ Tentu saja jawabannya tidak. 当然，他的答案不是。 Tapi kalau engkau bertanya karena perkataan orang-orang Yahudi itu, 但是呢，你的回答是呢，这是犹太人所说的。 maka memang benar aku adalah raja. 他说，主耶稣说是的，我是王， Raja yang dinubuatkan ribuan tahun. 就是在几千年前所预言的君王， Mesias yang akan datang. 就是弥赛亚将要来， Yang kerajaannya bukan dari dunia, 他的国呢不是俗世的， tapi kerajaannya dari sorga. 他的国呢是天国。 Dan dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran itu. 他来这个世间主义是要显明彰显个公义， Bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa dan rindu dan ingin manusia kembali ke pangkuannya. 就是按上帝爱罪人，上帝希望呢每一个罪人回转归向上帝。 Yesus berkata, akulah raja itu. 所以主耶稣说：“我就是那王， Akulah Mesias yang dinubuatkan itu. 我就是呢所预言的弥赛亚。 Maka apa itu kebenaran? 那么呢，真理是什么呢？ Apakah kebenaran seperti yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka agama pada waktu itu? 那么呢，这个真理呢，是不是呢像当时的宗教领袖们所说的呢？ Supaya reputasi mereka tidak buruk, maka mereka tidak mau mengotori tangan mereka membunuh Yesus. 就是好让他们名声呢不至于被破坏呢。当他们呢杀主耶稣的时候呢，他们也不会感染到污秽。 Supaya mereka terlihat saleh dan tetap baik di lingkungan masyarakat. Mereka memakai orang-orang untuk mencapai tujuannya. 就是呢，他们好希望能够在社会当中的人被看到，他们是虔诚的人，以致他们的目的能够达到。 Apakah itu sebuah kebenaran? 那么呢，真理是什么呢？ Itu kebohongan. 这是谎言， Itu kemunafikan. 那是虚伪。 Lalu apa itu kebenaran? 那么真理是什么呢？ Apakah kemudian seperti Pilatus yang berusaha untuk mempertahankan posisinya? 是否就像比拉多一样呢？就是他想要保持自己的地位。 Dia tidak mau terjadi kekacauan, maka dia menawarkan opsi untuk pembebasan apakah Yesus atau Barabas. 所以呢，他为了不要发生的这个混乱事情发生，所以他就说呢，到底是要释放主耶稣，还是要释放巴拉巴？ Dia merasa dengan penawaran itu untuk bisa menenangkan massa yang sudah bergejolak dan marah saat itu. 他希望呢，利用这个问题呢，可以减低缓解了群众的愤怒。 Apakah kebenaran adalah mengambil jalan aman untuk diri sendiri? 所以他用这个真理呢，就是为了使自己的道路安稳。 Apakah kebenaran dilakukan untuk kemudian memberikan rasa aman kepada diri kita sendiri? 就是呢，他所说的真理呢，是给自己带来了一个安全， Sehingga mengabaikan hal-hal yang esensial di dalam hidup. 以致他已经忽视了在他的生命当中一些的本质。 Dengan jelas Pilatus berani berkata kepada orang-orang Yahudi, aku tidak mendapati kesalahan apapun terhadap orang itu. 所以呢，比拉多很勇敢的对这个犹太人说呢，我实在查不出他有什么罪来。 Kalau memang Yesus tidak bersalah, kenapa tidak dibebaskan? Kalau Yesus tidak bersalah, kenapa dia tidak dibebaskan? 如果主耶稣没有罪的话，为什么不把他释放呢？ Karena Pilatus takut dengan tekanan massa. 因为呢，这个比拉多很怕呢，这个群众的压力， Dia kalah di bawah tekanan massa. 他已经在这个群众的压力之下输了。 Saudara, itu bukan kebenaran. 弟兄姐妹们，那不是真理， Itu cari aman. 他是为了寻找自己的安全。 Saudara, bagi Yesus kebenaran bukanlah sesuatu untuk dimanipulasi dan dipelintir seperti yang dilakukan oleh dunia ini. 弟兄姐妹们，主耶稣所说的这个真理呢，不像那个世界那样可以被操纵和扭曲的。 Itu sebabnya dia datang untuk mengungkapkan kebenaran. 所以主耶稣来是揭示真理， Tentu karena dia adalah sang kebenaran. 因为主耶稣就是真理。
Saudara, pertanyaannya hari ini buat kita, apa itu kebenaran? 所以弟兄姐妹们，今天呢，对我们有一个问题呢，真理是什么呢？ Saudara, mari kita merenungkan kembali pertanyaan ini dalam hati kita. 弟兄姐妹们，让我们每一个人呢，在我们的心中呢，再次的反思、思想、思考这个问题。 Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? 我们是否已经活在真理了？ Bukan memanipulasi untuk mencapai tujuan kita. 不是因为呢，我们用这个扭曲的事情而达到自己的目标， Bukan juga kemudian mencari rasa aman. 而不是为了寻求安全， Karena kita takut dengan pandangan orang lain terhadap diri kita. 因为我们很怕呢，别人看待我们的眼光。 Apa itu kebenaran? 那么真理是什么呢？ Mari kita tundukkan kepala kita. 我们每一个人低头。 Musik akan mengiringi kita dalam perenungan. Ambil waktu sejenak, saudara, mari kita melihat hidup kita. 弟兄姐妹们，我们花一点的时间来观看我们的人生。 Bagaimana perjalanan hidup saudara dan saya hari ini? 今天呢，你和我呢，我们的这个人生是如何的？ Di dalam berelasi, 在我们的人际关系上， adakah sungguh-sungguh relasi kita berlandaskan kepada kebenaran? 在我们的人际关系上，是否是基于真理？ Bukan untuk mencapai keinginan-keinginan pribadi kita. 不是想要达到我们个人的欲望， Di dalam berbisnis, 在经商上， di dalam bekerja, 在我们的工作上， adakah kebenaran itu sungguh-sungguh menguasai hidup kita? 是否真理已经真正的掌管我们？ Sehingga kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 以致我们在行每一件事情的时候，都是合乎圣经的真理。 Di dalam keluarga, 在我们的家庭里面， adakah sungguh-sungguh hidup kita terlihat nyata bahwa kita adalah pelaku-pelaku kebenaran? 是否呢，在我们的生活当中，我们已经表现出呢，我们是行出真理的人？ Atau jangan-jangan kita hanya terlihat saleh di luar, 不要呢，只是让人看到我们外表的虔诚， tetapi sesungguhnya di dalam keluarga kita menyimpan begitu banyak kemarahan, kepahitan, kegeraman. 但其实，在我们家庭当中，我们隐藏了很多这个苦毒，很多的恨。 Ambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们每个人在神的面前各自祷告。 Jangan biarkan kami hidup di dalam kemunafikan ya Tuhan. 主啊，求你让我们不要活在虚伪当中。 Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. 主啊，让我们活在真理中， Menghidupi kebenaran itu dalam keseharian kami. 在每一天当中活出真理。 Tolong kami Tuhan. 主啊，帮助我们每一个人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Tuhan memberkati kita semua.